Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Sihat ke? Alhamdulillah. Macam mana hari ni? Okey tak kerja tadi apa semua? Okey. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia, dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan di sini pada hari ini adalah satu hiburan saja. Dan cerita ini tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Jadi marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur kita, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik kepada kita semua, dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Dan tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya nak ceritakan pada malam ni adalah cerita berkenaan dengan lebuh raya Karak. Mungkin anda semua dah agak sinonim dengan cerita-cerita pasal lebuh raya Karak. Ada yang cerita pasal Volkswagen kuning lah, cerita pasal polis peronda lah, yang ada hantu makan orang atas kereta tu kan. Jadi cerita-cerita yang saya nak cerita hari ni tak ada kena-mengena dengan cerita tu semua. Ini cerita yang lain daripada yang lain lah. Ini bukan cerita legend, ini cerita yang baru terjadi kepada mereka-mereka ni. Jadi cerita-cerita ni saya baca, saya rasa agak menarik untuk dikongsikan. Jadi kita kongsikan pada malam ini. Baik, mari kita mulakan. Okey, kita mulakan. Dulu masa KRU buat cerita filem pasal filem Karak ni, sumpah aku jelik gila. Sorry KRU, ini orang yang cerita yang dia tak suka dengan cerita KRU yang bertajuk Karak tu dulu tu. Aku tengok cerita tu pun sambil cakap pedaah semua ni, kata dia. Tahu tak apa tu pedaah, kata dia. Bukan pedophile lagi. Maksud dia tipu dalam logat parah bahang. Tak pernah lagi aku dengar pasal Volkswagen kuning kat Karak lah. Setahu aku cerita ni ada kat Perak. Budak pakai baju sekolah tahan kereta orang. Tak pernah dengar lagi kat sini, kata dia. Ya, aku tahu KRU buat filem berdasarkan cerita-cerita orang ramai. Tapi selama 27 tahun aku hidup kat sini, belum pernah lagi tau aku dengar orang-orang kat sini cerita pasal tu. Okey, dah berlalu panjang ni, jom kita sambung cerita ni pada bahagian seram, kata dia. Okey, dulu kat Karak ni famous pasal hantu 3 beranak. Tak tahulah satu Karak ni yang kenal ataupun dari karangan orang kampung dia je yang kenal cerita ni lah. Cerita tu iaitu bertiga lah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan bertiga ni adalah seorang ayah, seorang mak dan seorang anak lelaki. Okey, kejadian dia masa dia terjumpa dengan bertiga ni, 3 orang hantu ni tadilah, ialah pada masa hari raya. Pada waktu tu, waktu petang lah. Masa tu aku dengan kakak dan sepupu aku sepapat yang lain ni duk galit main depan rumah mak ucu aku lah. Tengah main batu seremban. Tapi rumah papan mak ucu aku ni ada pokok rambutan. Dari balik pokok ni lah tiba-tiba muncul 3 beranak, pakaian lengkap putih semua. Lepas tu perempuan tu macam marah and diorang belah. Tapi belah diorang tu bukan sesuatu yang seronok kami lihat. Diorang pergi balik kat pokok rambutan tu, dan damn, tembus kat situ je. Masuk, orang kata masuk alam lain, gaib masuk dalam pokok tu. Jadi kami bertempiaran lagi masuk dalam pokok dalam rumah kan, tengok benda macam tu. Terkejut lah budak-budak ni. Okey, jadi penampakan atau jelmaan muka serupa tu dah biasa sangat. Jelmaan ni bukan sebab family aku seorang, family aku ataupun ada orang lain terlibat membela hatu raya ke apa. No. Dia kata dia, just benda tu menyakat tau. Aku kena masa darjah 4 kalau tak silap. Belakang rumah mak teh aku tu jalan berbukit. Satu bukit je sebenarnya pun. Aku main basikal dengan arwah abang aku, Al-Fatihah, and sepupu kami. Abang dia dah meninggal ni rasanya. Duk main luncur-luncur bukit lah kononnya. Masa nak balik rumah, kami nampak pokda kami, pokda pakcik dia lah kan, tengah berdiri pandang paya tepi jalan tu, which mean dia membelakangkan kami lah. Abang aku tegur, ajak pok dia aku ni balik sebab dah nak maghrib. Dia diam je tau pok dia aku ni. So kami belah dululah, buat tak tahu lah lantak dia nak tengok paya ke nak tengok pokok ke kan.
Sampai je kat rumah, elok je kami tengok Pak De ni tengah makan. Pak De dekat rumah, padahal tadi dia pun nampak dekat paya. Jadi terus demam aku lepas tu. Jelmaan kedua adalah jelmaan bapak dia. Masa ni bulan puasa, yang ni mak teh aku yang kena, kata dia. Masa tu nak masuk subuh dah. Mak teh aku biasa ambil wuduk dekat luar rumah, seronok tengok langit dengan maknya. Masa tengah ambil wuduk tu, dia nampak abah aku berjalan dari rumah lama kami ke arah belakang rumah mak teh. Rumah kami dengan rumah mak teh ni bertentangan lah kan. Dipisahkan oleh ada satu jalan tar kat depan jalan lah. Mak cik aku cakap abah aku ni ada satu tabiat tau. Bawah ketiak dia ada macam satu kutil. So dia suka gentel-gentel benda tu. Aduh. Dululah dia suka buat macam tu. Sekarang ni tak pernah nampak lah. Nah, so mak teh aku ni nampak abah aku buat benda yang sama, and dia assume tu abang dia lah kan. Mak teh tu dengan bapa bercerita ni dia adik-beradik lah. So macam tu abang dia lah. Tapi abah aku ni jalan terus sampai ke semak belakang rumah, and dia hilang tiba-tiba. Masa ni dia dah tahu tu bukan abah. Jadi dia diamkan and sambung wuduk yang tergedel tadi, dan masuk rumah balik. Kat kampung aku ni dulu ada seorang atuk yang atuk ni memang gila gagah, memang kuat habis lah kan. Dah macam badang lah kita dia. Setakat balak sepemeluk tu dia cabut pakai tangan je. Ini cerita orang kampung aku lah. Actually atuk aku ni ada bau-bau bacang dengan family aku juga. Kira dia ni badang lah. Kita panggil atuk K lah So aku rasa orang lama Karak mesti kenal atuk K ni. Kejadian ni lepas seminggu dia meninggal. Al-Fatihah dibaca Korang jangan Al-Fatihah tak jadi apa lah. Okay, yang ini mak anjang aku yang kena. Petang dalam remang-remang senja itu, dia duduk depan beranda rumah tau. Masa tengah lepak-lepak tu, dia nampak atuk K ni berjalan depan dia sambil pikul balak. Balak babe, bukannya kayu beruti, kayu balak. Kau bayangkan orang tu baru je meninggal, tapi boleh pula muncul depan kau sambil senyum, kata dia. Tapi mak anjang aku ni taklah lagi. Dia diam, dia duduk kaku je. Yang buat mak anjang aku seram adalah dekat depan jelmaan atuk K tu ada satu makhluk hitam yang besar yang angkat sama kayu tu. Maksudnya dia bergotong royong mengangkat kayu tu bersama-sama, kata dia. Patutlah selama ni dia kuat kot. Ada something dekat situ punya. So dalam family aku pula yang paling berani adalah nama dia pakcik dia, Pak Hitam. Dia orang panggil Pak Hitam Masa dia orang muda remaja, and arwah atuk aku pun muda lagi lah waktu tu. Tapi dah Al-Fatihah jugalah. Cerita dia semua cerita Al-Fatihah dia ni. Pernah terjadi Pontianak menjerit mengilai kat pokok ketapang depan rumah yang sekarang ni mak teh aku duduk kat situ. Tahu tak apa atuk aku buat? Dia pergi kat pokok tu, and then seru benda tu datang depan dia. Kalau berani lah, kata dia kan. Kalau benda tu berani, meh sini datang. Dia jerit marah-marah benda tu sebab dah buat anak-anak dara di dalam rumah tu ketakutan. Dia marah lah kan. So Pak Hitam aku ni dah standby dah, parang kat belakang, dekat belakang atuk dah standby dia ni. Tapi Pontianak tu tak datang pun menghadap. Entah dia segan ke, dia takut ke dengan parang tu kan. Dia kata function sangat ke bawa parang tu kan, sebab ni Pontianak kot kan, nak tebas apa benda kan. So benda ni jadi bahan lawak kadang-kadang kalau duk kumpul anak beranak bercerita. Selalu yang buka cerita pasal ni adalah makcik aku. Okay, now kita masuk zaman millennium punya cerita. Asyik throwback je kan. Tadi tu semua cerita waktu dia kecil-kecil, cerita throwback dia. Jadi ni sekarang kita nak masuk cerita dia yang sekarang ni. Sesiapa yang pernah lalu Pekan Karak, perasan kan Petronas sebelah klinik kesihatan tu? Cerita dia macam ni. Aku, suami dan Sunan gerak dari Kuala Lumpur ke Karak dalam pukul 9 malam. Memang habit balik malam. Sampai Karak dalam pukul 10.30 malam macam tu. Masuk ke JPJ Karak, jalan macam sunyi sangat. Laki aku punya habit pula, asal sampai JPJ tu je dia akan menjerit, Karak, Farah is back, kata dia. Farah tu nama dia lah kan. So sila jangan kecam. Ini biasalah, kalau saya pun selalu saya buat macam tu. Tapi bila isteri saya kentut jadi tak, ini rahsia kami sekeluarga.
Okey. Sampai kat Petronas yang aku masukkan ni, langsung macam tak ada orang tau. Selalunya kat bahagian luar premis tu adalah 2-3 orang pekerja yang duduk sambil tunggu customer. Tapi yang ada je lah. Tapi dekat tepi Petronas tu ada kerusi meja batu. Masa ni lah aku nampak perempuan tengah duduk menunduk sambil rambut dia lepaskan ke bawah tau. Rambut dia ke bawah. Jadinya aku nampak rambut dia yang panjang tu, aku dah macam tak sedap hati tau. Jadi aku cakap dengan lelaki aku kan, terus dia pusing balik sebab dah lepas kawasan tu. Sampai situ je dia dah hilang. Padahal baru je 2-3 minit masa yang kami ambil untuk pusing. Lepas tu lelaki aku pun gelak lah. Korang asam betul lelaki aku ni kan, dia memang suka gelakkan aku kalau aku ternampak benda-benda macam ni. Dalam tahun yang sama juga, aku nampak Pontianak ni live depan mata, kata dia. Masa ni kami on the way balik Karak juga, tapi baru sampai jalan Saga Hijau tu. Dari sebelah jalan belah pemandu, aku dah nampak macam lembaga putih tu berdiri kat situ. Bila kereta lalu situ, benda tu terbang ke arah belah aku pula tau. Aduh, aku punya mengelupur tutup tingkap sambil tanya lelaki aku, nampak tak awak? Stres mamat tu. Aku nampak jelas macam ada sparkling kat bawah kain masa dia terbang tu. Macam Tinkerbell punya sparkling, kling 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 macam tu kan. Laki aku terus tak cakap apa-apa tau. Pacut laju habis, tekan habis lah. Keluar dari situ. Terus aku sakit kepala melampau. Ngak kata dia. Terkejut sungguh lah nampak dia tu kan. Okay lah, yang ni last. Dah panjang sangat sebenarnya, tapi takut korang bosan kan. Belakang perumahan rumah parents aku dekat Karak ni ada perumahan yang baru siap. Betul-betul tepi jalan utama. Memang pot lepak budak-budak kat situ lah. Ada satu malam tu aku tengah melepak yang grup budak Melayu ni, sebab malam tu ada 2 grup. Satu Indian group, satu budak-budak India, satu grup Melayu lah. Nampak satu benda putih macam terbang keluar daripada hutan bukit kat tepi diorang tu. Macam tu lah. Apa lagi, mencibang semua lagi. Diorang lari kena tempuh grup budak India ni juga, sebab grup India ni lepak kat jalan masuk. Diorang ni jerit, Pontianak datang. Tapi budak-budak India ni buat tak tahu sebab tak percaya. Sekali benda tu dah dekat dengan diorang sekali, semua berjemaah lari sama-sama, tonggang terbalik semua. Start daripada kes tu, rumah parent aku ni dah macam berpuaka. Kadang-kadang sebab selalu benda tu kena tau siapa yang tidur bahagian atas. Di rumah parents aku ni kat atas ada 3 bilik tau. Satu bilik tu bilik adik bujang aku, yang satu bilik lagi bilik aku dan adik-beradik perempuan, dan satu lagi bilik ibu abah. Tapi dah jadi bilik kakak aku sejak dia bertukar jabatan ke Pahang. So adik aku yang perempuan tu duduk kat bilik kami lah. Kira seorang satu bilik lah. Bilik adik lelaki dan perempuan ni, aku ni jarang tutup tingkap sebab panas sangat malam. So memang dia orang selalu kena. Adik lelaki aku pernah dengar orang menangis betul-betul tepi tingkap bilik dia. And serentak tu adik perempuan aku pula kena. Terus dia orang berlari turun tidur dengan mak bapak aku kat bawah. Kakak aku jarang nak percaya benda-benda macam ni, tapi ada satu malam tu dia rasa macam ada orang tidur sekatil dengan dia, sebab dia terasa macam orang tu beralih posisi. So menyebabkan, yalah, kalau kita tidur seorang-seorang, kita kalau orang ada duduk ataupun baring sebelah kita, kita akan rasa tau, bila tilam tu bergerak ke sana ke sini, kita akan rasa macam ada something lah, macam tertekan ke dalam, faham kan? So dia pun turun tidur dengan mak ayah aku. Taklah berada mana nampaknya kan. Dan pernah sekali tu, masa aku berpantang kat sana bulan 9 tahun 2016 lah gitu, satu family dengar perempuan menjerit dan menangis kat area kedai makan tepi rumah kami. Padahal kedai tu tutup, dan masa tu dah tengah malam tau. Kami keluar semua, ramai-ramai ni kita keluar jenguk. Tak ada apa-apa pun. Abah pernah dengar suara budak main belakang rumah pada pukul 2 pagi. Dia pergi jenguk juga, pun tak ada siapa-siapa. Kadang-kadang kat rumah tu dengar macam-macam orang turun naik tangga, padahal semua orang dah dalam bilik masing-masing. Tak tahulah
ada kena-mengena dengan keris pusaka ataupun parang panjang peninggalan atuk aku, atau belah ibu tu masa guna pada waktu 13 Mei dulu. Ni kira parang dengan keris legenda lah ni kan, yang pernah digunakan pada peristiwa berdarah 13 Mei dulu tu. Atau tak, barang tu dah usia ratus tahun kalau tak silap. Sebab ayah atuk aku, ayah dia punya atuk, bawa daripada tanah kelahiran dia, Pagar Ruyung, bawa daripada sana, bawa datang ke sini. Jadi takut benda tu daripada sana memang dah diisi kan, jadi dia takut macam tu lah. Tapi kami sekeluarga husnuzon je lah. Benda-benda macam tu tak boleh menyakiti kita kan. Gitu. Jadi akhir kata daripada dia, jemputlah datang ke Karak. Bye kata dia. Alright, ini adalah cerita yang pertama. Harap anda enjoy dan maafkan saya kerana suara yang agak sengau ni, sebab saya tak sihat. Jadi untuk terusnya kita teruskan untuk cerita yang kedua. Bismillah.